Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang kedua daripada 6 rukun iman, beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Malaikah bahasa Arab, malaikah. Kalau seorang malak, malakun karim. Kalau dua, malakani. Kalau ramai, malaikatun, malaikah. Kita seorang pun malaikat, tak apalah. Bahasa Melayu dah jadi, Allah menciptakan malaikat daripada nur, cahaya. Ni yang kita dengar daripada nas. Dia masalah malaikat ni, dia tak boleh daripada ulama, daripada guru. Dia kena nas. Pasal dia alam ra'i, yang kita tak boleh nak capai dengan panca indera. Dengan tangan, dengan rasa, tak boleh nak capai. Dengan apa benda ni, pendengaran, tengok pun tak nampak, nak hidu pun tak bau, maka berhajat terhenti atas nas. Jadi tak boleh reka lah, tak boleh nak istihad lah, tak boleh nak apa benda ni, nak beri pendapat. Dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW menyebut, khuliqatil malaikatu min nur, dicipta malaikat itu daripada cahaya. Cahaya ni kita faham lah. Bila buka lapu ada cahaya. Cahaya bukan lapu, lapu bukan cahaya. Lapu kita pergi beli. Cahaya ni kita nak pergi beli tak boleh. Tu cahaya. Nak beli benda Haji Mat, mari kedai nak beli cahaya se. Tak boleh. Kena beli lapu. Cocok di suri tu, buka ketak tu bit cahaya. Tu nak kena cahaya, bukan lapu. Kalau lapu tu cahaya, tiap-tiap lapu ada cahaya. Tapi cahaya tu makhluk Allah. Yang bukan ciptaan manusia. Lapu tu orang buat, Tuhan aja buat. Pik tu bit cahaya. Yang beri cahaya Allah. Bila Allah tak beri, pik tak tubik. Dia gitu. Makhluk tu cahaya. Cahaya lampu kereta, cahaya lilin, cahaya matahari, cahaya cerah. Jenis cahaya. Sebab tu jangan malaikat ni dia laju. Dia tak perlulah bila nak ambil nyawa, maknanya mak lempik. Belanggar di traffic light waktu buruk. Lepas tu nak dia ambil pula seorang lagi mak lempik di Kuala Berang, kena naik bah Kuala Berang malaikat. Tak ya. Pasal dia cahaya. Cahaya ni kita ambil lampu becek, kita suluh malang. Tak, kalau maknanya kita duduk pak tinggi, kita buka tu, lampu kita tu, cahaya tu sampai lalu Kuala Berang. Tak, bukan nampak cahaya tu pergi dulu lalu ko Kisawa. Lalu ko Aceh dulu nampak gitu. Tak apa tu. Waktu dia lah. Pergerakan cahaya. Dia ringan. Barang ringan laju tu. Berat tak laju. Tu kereta ada sayap. Ada sayap. Ada kaki, ada tangan, ada mata. Nampak? Bukan cahaya macam lampu becek itu. Bukan gitu malaikat. Tapi jenis cahaya tu Tuhan ambil, buat makhluk nama malaikat.
Ya. Macam orang katalah manusia ni dicipta daripada tanah. Lepas tu waktu tanya, dia kan ada tangan? Tahu dah tangan tu dia buat dengan tanah. Jadi ada tangan lah orang, ada hidung, ada mulut. Malaikat itu Allah ambil daripada bahan bernama cahaya. Lepas tu Tuhan buat makhluk nama malaikat. Dia gitu. Ada sayap tu bukan makna burung. Kalau ada sayap tu makna burung, dah kalau terbang burung lah. Sayap dia terbang lah. Bukan terbang. Dia bergerak. Bergerak naik ke atas, turun ke bawah, derah. Tapi kalau kita panggil terbang, maknanya boleh macam atas udara. Jalan perkataan terbang ni maknanya bergerak di udara. Tapi yang sebenarnya terbang burung. Pasal dia gerak sayap. Bukan malaikat awak gitu. Awak gitu. Naik apa atas langit. Bukan. Dia bergerak di udara. Orang panggil terbang. Walau tak ada sayap. Macam ke helikopter. Ada sayap. Sayap tu. Kipah tu bukan sayap. Tak ada sayap. Tapi bila kita naik helikopter, ditulis itu penerbangan kami memakan masa 5 jam. Helikopter. Dia mulai terbang tak? Helikopter. Maknanya gerak di udara tu panggil terbang boleh juga. Tapi bukan terbang macam burung. Jadi pergerakannya yang begitu cepat, yang boleh pergi ke mana saja dalam saat yang begitu pantas. Kita daripada tanah lambat gerak, kena naik motor, kena naik kereta, kena naik kapal. Jalan kaki lambat, berat, barang berat. Tiap-tiap yang ringan dia laju dulu. Kereta ini kan berat. Cong. Nak balik negeri seminggu diriling. Tapi hak ringan orang dekat syung potong 100 kilo. Begitulah malaikat. Macam mana Allah Ta'ala boleh ambil cahaya itu buat lembaga, ada sayap, ada kaki? Itu saya tanya macam mana. Kita hak manusia reka tak erti nak fikir macam mana. Plastik CD lepas tu ngaji dah. Ngaji topik nolong, topik gambar pula. Tu hak makhluk hak bodoh je buat. Ini Allah Ta'ala boleh ambil cahaya. Malaikat termasuk makhluk. Itu bukan benda dan bukan suatu jenis. Jadi dia ni makhluk lah. Makhluk ni mana? Allazi khuliqa. Benda yang dicipta oleh Allah. Allah ni khaliq yang mencipta. Yang kena cipta dia panggil makhluk. Jadi makhluk ni ada manusia, ada malaikat, ada sebagainya. Dia bukan benda dan bukan satu jenis. Dia bukan benda lah. Macam ke kayu, batu bukan. Makhluk mana? Makhluk bernyawa maksudnya. Malaikat tidak sama dengan kita baik asal kejadian ni, sifat-sifat ni dan pekerjaannya. Kejadian tak sama lah. Kita tanah pun ibu manusia. Nabi Adam tanah. Kita mani Nabi Adam turun sampai ke kita. Asal tanah juga. Sebab tu dia tidak dapat dilihat oleh para sahabat bila datangnya malaikat kepada Nabi SAW. Tak apa, biar cerah gitu. Pasal dia cahaya. Malaikat dia tasyabuh atas rupa manusia. Rupa orang manusia lah. Pakai jubah, pakai serban, barulah Nabi nampak. Dan sahabat pun nampak. Tapi dia tak ni comel ingat. Nabi kata itulah malaikat. Rupa sebagai manusia. Rupa asal dah nampak. Ni macam kita duduk dalam cahaya, nak tahu ada tak ada cahaya tu suri. Ada. Tapi bila buka cahaya dah nampak cahaya. Nampak jimat. Tak. Cahaya tak ada. Cerah. Dan beberapa kali malaikat ini dia tunjuk kepada Nabi rupa hak asal. Beberapa orang rasul juga pernah tengok rupa asal.
Rupa asal, rupa bercahaya lah. Dalam bentuk nampak bersayap-sayap. 600 sayap Jibril saja. Nak besar lah. Lain dengan kita. Sifat-sifat dan pekerjaan ni. Contohnya tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak ada nafsu dan tidak boleh dilihat oleh mata. Juga lelaki dan wanita. Malaikat tidak makan, tidak minum. Manusia makan minum. Binatang makan minum. Jin makan minum. Nah, atu makan minum, atu. Nah, malaikat tak makan, tak minum. Dia tak lapar. Dah. Jenis hak lapar tak makan ni jenis makan. Kalau jenis tak makan, tak lapar. Nah. Macam makhluk lah kita tengok orang melapar dengan mata. Nah. Dia kata dah ikan tu duduk dalam air tak mandi. Dah salah ni gitu. Makan minum tak mandi. Nak tak lain mandi lagi. Dah ayah tanya pasal dia dalam air tu. Dia jenis duduk dalam air. Tak. Dia gitu. Dia tak mesti makhluk tu dia kena makan. Nah. Dia lain-lain. Dia layak dengan keadaan dia tu dicipta. Ciptaan kita jenis tak makan, tak minum. Jenis tak ada perut. Kalau jenis makan minum, dia ada perut. Nak isi makanan. Pokok makan minum dia. Pokok orang makan ni pokok. Dia makan baja. Dia minum air hujan. Tapi tak minum dengan mulut pokok, minum dengan akar. Tidak tidur. Kita tidur, dia tak tidur. Kita tak tidur, lagi-lagi tak tidur. Manusia tidur. Binatang tidur kok. Banyak binatang tidak ada kok. Binatang tak tidur. Dia antaranya semua. Kata orang. Kata pengkaji lah. Tak tidur. Tu kedak orang kajian ni mana tahu tidur. Tak kabar kamu. Tak. Ikan ada jenis tidur, ada jenis tak tidur. Ikan hiu tidur. Dia tidur. Cegi nyelah, dia tidur bawah batu. Gosok kepala tak ke? Slow. Dia tahan tidur. Jangan pergi tahan makan tengah hari. Tak. Ikan hiu tak tidur. Ikan hiu. Rauh hak mau. Lempik mau. Beti tak beti mau. Duduk atas dek. Dia gitu. Kajian manusia takkan sama dengan ilmu Allah Ta'ala. Malaikat tak tidur. Tidak ada nafsu. Dia akal kecerdikan semata-mata dalam dia. Setan iblis dia tak ada akal. Dia nafsu saja. Kira wa'ana sajalah. Manusia ada dua. Ada nafsu, ada akal. Akal kalau berlandaskan ilmu jauh. Akal saja dia untuk cerdik je. Dia bukan lurus. Kalau akal tak ada ilmu agama jadi cerdik kot lain. Bahan fikir orang pandai ronggo reka. Ni bahan kot internet, ni tipu kot dalam komputer, ni tipu pasal negara gini. Akal berakal ke tu? Cerdik je. Tapi tidak berlandaskan ilmu syarak. Gitu. Dan kalau nafsu semata, akal dia akal pun jadi akal cerdik jahat. Apatah lagi kalau orang jenis tak pakai akal rasa. Nafsu semata-mata. Bila tidak ada nafsu, tak kahwin. Jin nikah jin. Jin nikah. Tu imam jin. Jabat agama jin lah. Dia puak dia lah. Dia ada. Malaikat ada nikah. Nikah ni daripada perasaan ingin berseronok. Ingin beranak bini. Jin beranak bini, manusia beranak bini. Malaikat tidak beranak tak bini. Tak nikah tak apa. Pelik. Orang boleh nikah tak dengan jin? Mana boleh? Tu? Walaupun
Oh, duduk Kuala Lumpur. Lambat. Nak lihat dia ni kau? Satu sama. Dan tidak boleh dilihat oleh mata. Mata tak nampak. Ambu pada nampak ni yang macam cahaya ni. Kita tengok. Nampak cahaya. Tengok nampak orang. Tengok nampak tiang. Tengok dia datang nampak siling. Nah. Tengok kanan tikmang. Cahaya nampak. Pusing belakang JKK. Dia ada hari. Ada bunyi. Dia paling tak ada tau. Tak apa. Kalau nampak dah tidur kita. Dah kiri kanan dia. Pusing lik kanan roket. Pusing lik kiri atik. Dah tahu kan dah yang tidur kita. Lepas tu Tuhan awak tak apa. Rahmat ni. Kaki kanan dia omong kan? Raqibun atik. Malaikat roket, malaikat atik. Kiraman katibin. Kiri kanan kita ni, pas kita beranak tu ada dua. Siapa ke mati baru cerai. Dah boleh tidur kalau kita nampak ni. Bersayak-sayak. Pusing lik kanan, wah, dah tinggal tidur. Pusing lik kiri, Allah belalok mati kita tengok. Nabi Musa tengok pesang. Tu orang keng halalang. Dah itu, dah tidur pacar aku, mampu kerah gitu. Jadi tak nampak. Ni penuh ni dalam majlis ilmu. Dalam hadis riwayat Muslim, para malaikat datang ke majlis ilmu dan berdoakan keampunan kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Di kelilingnya penuh, luar surau tu penuh, pintu-pintu. Jadi bila kita tak nampak senang. Kalau kita nampak jadi ngaji dah. Ustaz ngajar seorang. Orang kata pergi apa? Belaka, tengok malaikat. Dah layan orang ngajar. Pokok nangis pun pahumu penuh. Apa orang duk bar tak ada kira-kira. Tengok pokok nangis. Tengok dah. Sekejap lah dah. Pukul 5 pagi dia dah. Pukul 5 pagi. Tengok pokok nangis. Ayah dia nangis apa tengok? Dari Wak Isam. Tak ada lelaki, tak ada perempuan. Syaitan ada jatang, ada tina. Orang ada jatang tina pokok, ada jatang tina natang, ada jatang dengan tina. Malaikat tak ada. Dah jatang belakang tak, dia bukan jatang. Dah tina kan, tak. Dia tak ada gu. Dia ada jatang ni jenis pasang. Malaikat dia bukan jenis pasang, jenis se. Jenis se dia tak ada jantina. Nampak? Malaikat adalah tidak pernah melanggarnya. Jadi perintahnya, mereka dah makhluk yang paling taat. Tak pernah langgar. La ya'sunallah fi ma amarahum, Allah kata dalam Quran. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak sekali-kali pernah derhaka kepada Allah. Dan mereka sentiasa melakukan apa jua yang disuruh. Tak ada takwil, tak ada apa. Bila disuruh sujud sama. Sampai kiamat. Ada malaikat yang disuruh mengucapkan tasbih. Nabi cerita. Dia tasbih pun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai ke kiamat. Tak berhenti. Jenis itu. Menurut ajaran Nabi Muhammad SAW terdapat beribu-ribu malaikat. Bahkan berjuta-juta. Tidak ada seorang pun yang tahu tentera Allah ni ramai mana. Hatta malaikat sendiri tak tahu ramai mana. Yang tahu Allah Ta'ala. Yang wajib kita ketahui 10 malaikat yang mempunyai tugas yang tersendiri. 10 ni wajib belajar lah. Ini pandangan jumhur ulama. Dalam kitab tauhid, kitab akidah, mengatakan wajib kita kena tahu 10 ni. 10 malaikat. 10 orang malaikat ni. Tahu lagu mana kita boleh hurau sesedap. Mana bila orang kata Mikail tu malaikat ke tak? Kita kata malaikat. Kali ingat tak ingat? Nak suruh bilang sampai 10 tak boleh. Sampai kat 3 senyap. Sampai kat 4 senyap tak boleh nak sambung lah. Tapi bila orang kata 10 tu salah-salah sebut nama dia boleh jawab. Nah malaikat. Orang tanya Israfil, malaikat. Tak apa.
Biar ada yang sebut, tapi bila orang sebut Israfil, malaikat. Sa'id, dah. Nah, jangan salah tu. Gitulah ulama sebut je sebut je. Nah, dia gitu. Dah kalau boleh ingat alhamdulillah bagus ah. Nah, 10 nama malaikat. Masa budak-budak ingatlah. Budak-budak dia ni nak belajar ni dah tua jadi bapa budak dak cara dah. Nah, ingat nama lain pula, nama pemain semi pro Terengganu. Ya, Pak Reza ingat. Nah. Yang pertama malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi Allah. Dia adalah ketua segala malaikat. Dia ada ketua dia. Nama dia banyak. Yang paling banyak nama Jibril. Banyak sebutan. Pasal dia ketua. Jibrilun, Jabril, Jibrail, Jabrayim, Jabrin boleh baca. Tak? Jibrayim boleh baca. Lebih daripada 10 sebutan. Yang terkenal Jibril dengan Jibrail. Hak tulis sebutan yang lain. Nampak? Menurunkan, menyampaikan wahyu. Batu jangan kita kata wahyu kalau benda yang bukan wahyu. Nampak? Dah kata mana tak? Dah start lagi projek. Tanya cakap. Tak? Orang jabat kata tak lagi tak. Tak sampai wahyu lagi. Maknanya boh. Ketua pengarah tak arah lagi lah. Dia cakap ni. Tak turun wahyu ni. Tu haram cakap gitu. Wahyu ni kalam Allah. Tak ada boleh kata pada benda lain. Kalam Allah Ta'ala bukan. Kalau lain bukan wahyu. Ini siapa wahyu. Boleh menyampaikan maknanya pesanan pun. Suruh maknanya duduk di rumah, jangan keluar malam. Wahyu buat lagi. Okey, ada ngarut banyak. Wahyun. Hanyalah daripada Allah. Orang yang mengaku terima wahyu, maka dia kena tunjuk mukjizat. Amal ni mengaku terima wahyu. Dia kata dapat ilmu laduni. Tak ramak ilmu laduni. Ilmu laduni ni Nabi Khidir. Alaihi salam. Hak tu hak ada nah. Orang lain tak mustahil tapi tak ada nah. Hak Nabi Khidir sebut dengan jelas dalam Quran, dalam hadis. Ilmu dia laduni. Lain tak seorang ngaku lah. Walau laduni sungguh pun buat senyap. Kalau ada lah. Tapi dah tak ada nas. Ni banyak tak mengaku. Ngaku Imam Mahdi lah pula macam-macam. Tak payah mengaku lah. Ngaku lah ni. Mengaku kena liwak. Macam-macam. Orang mesti dah orang benda orang tak tahu senyap lah. Dah kalau kena sungguh pun. Tak malu kau ni. Jangan mengaku terima wahyu. Jadi rosak akidah. Sebab mengaku terima wahyu adalah mengaku nabi. Mengaku dapat taraf nubuwah. Boleh jadi tapi kalau mengaku terima wahyu. Kalau ilham tu. Ni ilham ni. Tadi kita duduk tadi mari jalan hati lah. Malam ni nak pergi surah pelik belum bila. Ada orang ngajar mana ni. Tu panggil ilham. Iaitu lintasan yang dibawa oleh malaikat. Yang berupa ciri-ciri berkebajikan lintasan. Seperti mari surah tengok ni. Tadi tu kita terima ilham. Sebab kita mari tadi daripada hati ni. Bukan orang berkah buat lagu ni bos surah bawa itu. Tu bukan ada tu tak dapat ilham, tu kena paksa. Mesti ada ilham je lah. Tu ilham. Kepada Rasul dan Nabi Allah. Dia hanyalah datang kepada Nabi-Nabi dan para Rasul. Itu saja. Menurunkan wahyu dan datang kepada Nabi dan para Rasul. Dia berdampingan dengan Nabi, berdampingan dengan Rasul. Orang yang mengaku dia tu boleh jumpa Jibril lah. Gedenya sawakar lah tu mengarut belakang. Ramai. Kalau Indonesia ramai mengaku boleh jumpa Jibril, boleh kabur ke Jibril, boleh harah pula Allah.
Malaysia pun ada, tak ramai mana. Nak bang sesak saja. Nah, nak ambil lebih. Boleh panggil yang tua lah macam-macam. Nah, tapi tak macam mana orang. Nah, Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membawa rezeki, mengatur dan menjaga peredaran alam semesta. Mikail. Kita ni boleh bubuh nama Mikail, boleh bubuh nama malaikat, tak ada salah. Boleh pakai. Nama Tuhan kita boleh pakai. Empuk buh di anak kita. Malaikat Allah dan Rahman haram, tak boleh. Nama lain boleh. Nama dia anak Rahim, boleh. Walaupun sunat Abdul Rahim. Tapi kalau pun nama anak Allah haram. Pun nama Rahman saja, tak ada Abdul Rahman, haram, tak boleh. Malaikat tak ada masalah. Semua malaikat yang kita tahu nama ni pun nama anak. Baik ni budak ni, nama dia budak ni Jibril. Oh, maksud baik. Nampak? Bahkan JPJ pada maaf sikit, nama dia Israel. Gitu. Boleh, buat nama Israfil boleh. Israel boleh. Boleh buat nama malaikat. Sunat. Nama nabi, nama malaikat, nama kitab, nama ulama. Buat nama anak, nama ulama. Kita pun nama penyanyi ada. Nama pelakon filem, nama dia. Mikail bertugas membawa rezeki, mengatur dan menjaga peredaran alam semesta. Mana dia lah ketua bagian rezeki. Yang beri rezeki, yang atur rezeki, yang tulis rezeki, yang tetap rezeki, semua dengan pekerjaan malaikat atas arahan daripada Allah SWT. Memandang-mandang tak boleh. Lepas kali cerita sama dalam ni, kalau mak kita mengandung ke kita 4 bulan usia kita, datang malaikat beri tulis kepada kita rezeki banyak mana ni. Kerja jadi benda, jadi doktor, jadi Messi, jadi konduktor, jadi instruktor, macam-macam macam. Jadi juruselang, jadi tuk siok. Makan minum dia atas mana? Atas yang ditentukan oleh Allah. Bukan Allah kata, Israfil, Mikail, korang dah mula nak wi mana-mana pun. Menganggap ni nak wi banyak, ni nak wi sikit, tak gitu. Tak rezeki yang kita dapat tu atas kerana qadar yang telah dikehendaki oleh Allah Ta'ala yang azali lagi. Jadi dalam bab rezeki tak susah apek semua tak lekong kenyang. Dah kita kan semua tak lekong, semua Allah Ta'ala. Dah takut dia, takut dah cukup makan. Rasa takut bab rezeki. Anjing tu Tuhan beri makan, tapi orang cakap lagi tu buruk adab. Binatang peropok kenyang. Dah siapa beri makan ke peropok? Dia kan? Allah Ta'ala belaka yang beri nikmat. Takut tak cukup makan, takut ni, takut tak boleh rezeki. Takut tak boleh rezeki, takut tak naik gaji. Main kan, main surat tu tak naik gaji lagi. Nampak? Akhirnya tak ada tawakal pada Allah. Iman konipi. Ini tak ada kira. Dalam perjuangan ni, dalam nak ikut Islam ni tak ada kira. Ikut Islam senang dia, susah dia. Lawan Islam senang dia, susah pun ramai juga. Kalau sokong ulama' mesti sedih 400,000 akan. Kalau sokong tahu, orang nak kat buruk. Ada tak? Ada. Sekali berhenti jatuh hezah, bau jatuh hezah. Tak. Tata ikat dengan kita, nak suruh jetak. Baju dulu kini selamanya, tak belakangmu. Ada. Jangan ada bila gini susah. Bila dah ikut tu guru jadi rohok. Ada. Itu semua orang tak ada akidah. Senang susah, hak Tuhan belaka. Jadi nak wis senang, nak wis susah. Ikhtiar diri kita, akal. Mengatur dan menjaga peredaran alam semesta.
Mikail. Yang ketiga yang paling awak takut, malaikat Israel atau malaikat maut, bertugas mencabut nyawa segala makhluk di dunia bila telah tiba saatnya. Dia bukan mematikan, dia mencabut nyawanya. Yang mematikan Allah Ta'ala. Kerana mematikan ni sifat uluhiyah. Malaikat ada sifat uluhiyah ni. Bila dicabut nyawa, Allah mematikan. Bila kita ambil ketah ubur di api, Allah menghanguskan. Dia gitu je. Nampak? Bukan dia yang mematikan, dia mencabut roh. Waktu bik roh. Tak? Buat masuk roh, malaikat lain ubuh roh. Ditiup roh malaikat yang datang ke dalam roh budak-budak. Nah, dalam rahim tu malaikat ada. 4 bulan kandungan 120 hari Allah Ta'ala beritahu supaya tiup roh. Nah, roh tu ambil dua ni, wallahu a'lam, tepat dia. Tiup di budak tu lah, bukan tiup fuh gitu. Mana ubuh roh. Dengan maknanya kaedah yang layak dengan dia. Maka 4 bulan budak tu hidup. Maka bila hidup, mati, dia bangkit semula di padang mahsyar. Yang cabut roh, malakul maut. Kata setengah ulama, yang mencabut roh para nabi ialah Israel sendiri. Dan yang mencabut roh kita yang lain pada nabi dan rasul, tentera-tentera Israel. Nah, gitu. Macam orang besar lah kalau dia mari Terengganu. Nah, Menteri Besar Johor mari Terengganu. Menteri Besar Terengganu dia sambut. Nah, takkan Kerani dia ambil. Nah, Menteri Besar tunggu. Nah, tapi kalau office boy mari, takkan Abang Mak dia ambil. Nah, office boy juga tunggu tu sikap. Kapang. Okey, naik rombong. Nah, mana padang dah kita hocak ayam ni apa? Bukan tentera dia lah. Nah, yang mencabut nyawa kita lagi. Suka ataupun tak suka, mati. Nah, batu dia kena mati sebelum mati. Bukan mati bunuh diri. Maknanya kita mati sebelum mati, maknanya kita ni seolah-olah kita ni telah pun berjalan sebagaimana orang mati berada sekarang. Iaitu berhenti daripada buat maksiat, berhenti daripada duk buat dosa, duk buat zalim. Dia tu. Orang zalim, bila dia hidup dia zalim, bila dia mati tak zalim. Kerah kejuh itu. Nah, tak zalim, dah jahat. Dah kaki tapor orang, sepak gajah orang, lambat selih. Rak dia mati. Mana lihat dia baik. Baiknya. Bapak gangster. Ya. Masih orang mandi gonyah hidup dia sikit tak lepas. Masih ada hati. Pecah. Tepuh sikit je. Tembak kapung. Dah best dah. Nah, mati baik tak? Jadi, maknanya jadi baiklah. Sebelum dipaksa jadi baik. Itu maksud mati sebelum mati. Nah, dah mati semua orang baik. Ingat tak? Maknanya baiking sangat. Ganas sangat. Mati tengok. Baik lah tu. Gagah lah dia tu guru gayung. 16 ti bahasa gayung muka. Nah. Kalau dia lalu kat orang duduk belajar gayung, orang berhenti. Roi ke dia. Berhenti. Pawai lagi. Orang malu ke dia. Padahal ni gayung tak. Tapi dah dia orang lebih 16 ti bahasa dia. Orang berhenti dia tak main. Dia ada. Nah, malu company. Berat hati. Tak gerau. Nah. Tak gerak. Tali pinggang hitam, tali pinggang kokok. Nah, dah gerak. Taekwondo, judo, aikido. Nah, tak boleh. Tak ada kan? Dengan sebab ni, Israel dan tentera-tentera malakul maut. Nah, mari dia senyap. Lagi dia tak mari, ikhtiar, tak ada masalah. Israel pun kena tahu. Ya. Dah, apa dalih? Betul lah, bukan kata suruh hubur. Tapi kalau hubur orang takut lah. Nah, Israel nama anak. Kata Israel tak hari mana? Bimbang lalu. Dia gitu.
Mu tunggu sekejap Israel nak mari. Maknanya dengar nama tu mengingat kepada mati. Nah, bagus kan? Nama sesuai dengan orang mana pakai. Nah. Orang takut kawan dia. Orang takut kawan dia. Bagus kan? Tak habis biti dia. Nah. Nama tu Padang. Nah, Padang dengan tingkah laku. Tapi jangan lembek kan lembut Nak cakap lembut mari dana lah. Nama boleh juga mah. Dah ada juga dia. Kadang-kadang nama keras orang lembek. Nama keras Saiful. Orang lembut kan. Nah, apa kena tikam. Saiful tu pedang dah. Dia kena balik. Mencabut nyawa segala makhluk di dunia bila tiba saat. Tak tiba saat tak mati. Kita tak sebut mati. Daripada muda waktu dah ingat sikit tangka mati. Siapa masih mati. Kita sebut mati 70,000 kali sebetul. Mati aku punya mati. Wak wirik kena mati. Denda mati sekarang. Dah ada apa rasa? Nah. Cuma orang sebut mati banyak oleh pahala. Nah, bukan mati. Nak ingatkan bagi mati. Boleh bukan tujuan kita ingat ke mati tu supaya kita ni dia ambil nyawa dia kan. Supaya kita ni jadi baik. Tu je lah. Jadi baik. Kita ni. Nah, sebab benda berkaitan dengan mati ni benda yang mengurangkan keseronokan. Nabi kata hazimal lazat. Benda yang memadamkan seronok. Dah. Kita bagi awet biar patah gendong siapa biar patah dah molek adalah pukek se. Oh ada orang power ni. Nak duduk kepik molek. Dah tengok awet akan sekut lah sekak ni. Dah. Pusat-pusat jelek dah. Nah, bila lelaki pun buh tangan atas awet waktu bik buku. Panduan mandi mayat. Dah. Mana nanti kata potong sting tu. Jadi tak sedar. Nak cerita sikit lah ni. Cerita kisah mengambil nyawa. Tak seronok. Ada bak tidak seronok. Tak seronok. Bak lain tak ada masalah. Betul kata. Nampak? Akhir zikra hazimil ladat. Banyakkan kamu menyebut atau mengingat perkara yang boleh mengurangkan seronok. Al-maut iaitu mati. Kalau orang tengah mengupak, kalau kita cerita hal mati jadi. Potong lain dia panggil. Orang tengah mengupak kapok kita tengah ni Allah. Orang manusia ni dah mati barulah tahu susah duduk dalam kubur. Begini leceh cerita. Tak kena lain tu, dah masuk lain. Tunggu. Tak kata mayat, benda yang berkait dengan mayat orang jadi malah basa. Orang lain berbunga atas meja makan atas ruang tamu lah. Kita buat atas nesang roti. Buat cacang roti tu atas meja makan. Orang mari rumah. Tak duduk lama, kejar nombor tu. Memang tak duduk lama ni. Tu padahal bukan mayat. Kalau mayat tak tahu kan. Makan. Tu kata tak ada lebih makan. Kita buat air, tak apa hantar diri lah. Dah sedap tubuh. Main benda batu nesang cokeng itu. Padahal bukan kita saja, kita minat batu nesang apa saja. Tunggu. Tu kata bagus. Gula dah habis, gula-gula mahal. Bukan dia tau. Bukan dia belikan dia. Lepas tu bubuh kain alah cadar kan datang. Rapik meja. Orang buh isi sopa sini tak apa. Bila orang duduk tu. Dia pun tengok panjang aja ni buku. Allah. Mula-mula ada kerja. Memang ada kerja. Bau kapur baru pelek ya. Leceh tu. Tunggu. Nak bincang ni malah dia pendek cerita. Tu kata juga dulu-dulu. Dan dia mari dah sah. Bodyguard, security guard, tembak tak jadi apa. Mati habis. Raja ke presiden ke dia mari kejar. Assalamualaikum nak ambil nyawa. Nyak ni. Nolong dalam hospital. Lagi dia tak apa, reti lah.
Nak cocok ke, nak belah ke, nak tebuk ke, nak kerak ke, nak teh darah ke, nak panggil doktor pakar ke, nak buat air tawar ke, mayang ajak ke. Jangan dia mari awak seorangnya, Assalamualaikum ana Israel. Nak, ada apa? Nyak. Istana masuk. Kita boleh masuk istana? Boleh. Rumah tetamu boleh tau. Ada bodyguard. Kan dia tulis papang merah tu, dilarang masuk. Lepas tu tunjukkan orang gandapang ini. Maknanya loh masuk. Kita boleh masuk. Malaikat mahu dia masuk. Istana mana habis ambil lelaki, gaji mana habis dia ambil jamu. Tak akan rasuah. Dia tak boleh kabel. Tak jadi apa, tak ada kira. Kalau kita cayang ni, presiden mampu kerak. Dan dia dapat kerak kejum. Mula gerak ni kaki dia dapat Assalamualaikum cumnya tu. Tu lah. Ainama takuni yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Allah kata di mana saja kamu berada, maka pastilah maut itu dapat bertemu juga dengan kamu, walaupun kamu bersembunyi dalam kota yang sangat kuat. Mana istana besar. Istana bukan pintu macam rumah kita, pintu plywood, pintu istana 8 kaki tinggi, 10 kaki. Ketuk dia saja 6 kilo, lekung buka itu. Asalnya kat serta. Tak ada apa-apa, boleh masuk. Selagi ya. Dah apa masa tak apa. Boleh lenggang selok. Lori minyak bahas spray. Siap masuk celah. Tak apa masa. Nampak ada apa-apa lah. Allah tu. Sahung dengan mak gak belakang. Ada apa? Dah apa masa. Selama masa duduk atas katil ke? Nak kata duduk dengan dalam. Duduk atas katil. Mampu ke? Kat Kusmilah. Kemudian malaikat Israfil wallahu a'lam. Kita tengok soalan soalan banyak ni. Soalan, semasa kematian ahli keluarga ada orang bukan Islam menderma duit untuk saya menggunakannya bagi menguruskan majlis yang berkaitan dengan kematian itu. Apakah boleh saya menggunakan derma tersebut? Jadi soalan pertama, berlaku kematian ahli keluarga. Jerang dia bukan Islam beri juga duit. Kan dia bubuh tak sedekah tu. Jerang tu bubuh tak 10 riyal. Boleh guna tak untuk menguruskan kematian? Jawabnya boleh guna. Boleh, tak ada masalah. Tak berguna pun tak ada masalah. Tak seronok hati, tak suka hati nak urus jenazah ayah mak, duit orang kafir beri, tak ada masalah. Dah nak guna boleh. Ada seekor ayam datang ke rumah saya. Ayam ni. Saya telah bertanya kepada semua jiran saya, tidak ada yang mengaku. Lalu saya pelihara ayam tersebut sehingga besar. Saya sembelihnya dan membayar harga ayam itu kepada tabung masjid. Adakah tindakan saya itu betul? Jawabnya betul pun betul, salah pun salah juga. Ayam tu mari cek dia ayam. Babah dia mana tau? Dia bela sampai besar. Mana bila dia bos sampai besar, mana dia bela, mari cek sesak mari rumah dia bela. Bela bila besar dia sembelih ayam tu. Sembelih ayam lepas tu pitih kot mana tu. Dia sembelihnya. Sembelih makan dia lah. Kemudian dia nilai harga ayam. Katakan 15 riyal lah, katakan ayam tu. 15 riyal tu dia sedekah kepada tabung masjid surang. Boleh ke tak? Jawabnya boleh. Syaratnya mungkin kena ingat seekor ayam atau 2 ekor ayam. Ayam apa? Ayam kapung ke ayam hutan. Sebab ditakdir kata datang tuannya menuntut, maka senang untuk membayar balik. Gitu. Boleh. Para ustaz lalu sebut ganjaran surga dan bidadari kepada orang laki-laki. Macam mana orang perempuan? Tak adakah bidadara? Ni orang puan dia tanya ni. Jadi orang puan nak bidadara. Dan orang lelaki ada bidadari. Jadi orang puan dah benda boleh. Bagus orang puan ni. Dia berdeki. Berdeki ni dipuji syarak. Nampak? Dia panggil
deki dalam perkara kebajikan. Istilah dia ulama sebut dia hikmah riftah, kita deki benda molek. Ni dak dosa. Deki tengok orang duduk pergi dengar mau pagi petang ni ada aku dia aku nak anda itu kok. Tu tak apa. Tu disuruh syarak. Nak. Orang duk main gium merah aja boleh bitih. Dah aku dah Nak. Buat attack. Tu yang dipuji syarak. Tengok orang duduk buat zakah dah aku ada bitih kok takkan. Dia lama zakah. Berlawan. Dipuji syarak. Ni gitu kok. Dia nak benda-benda yang dia nak hati dia tu duduk seronok, duduk nak duduk temaa benda-benda yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, termasuk nikmat syurga. Baik, orang perempuan dia tak ada bidadari. Bidadari ni ialah isteri-isteri ahli syurga untuk para suami yang beriman di dalam dunia. Isteri hak dalam dunia ni, isteri dia ketua segala isteri. Dia gitu. Mana atas syurga ni tak ada monogami ada. Monogami ni mono ada stereo. Isteri seorang ni. Kalau dua dia panggil stereogami. Nampak? Akhirat ni hak cak ayam 70 isteri. Hak paling kopeng hak paling kopeng dah mana mak lempik. Bukan kaki surah nyongek utuh je pandang. Pas congek tayar belakang. Tapi dia beriman kepada Allah. Boleh masuk surga 70 bidadari. Haji Zul tak tahu orang mana. Duduk surga sama. Sekali-sekali lagi main buat. Banyak kali ngomong 70. Orang perempuan dia ada suami dia dah. Dan pelayang-pelayang daripada wildan. Wildan ni anak-anak orang kafir yang mati tak dan balik. Anak orang Kristian, anak orang Majusi, anak orang Yahudi. Anak komunis, anak tak kira dah. Tak dan balik masuk surga. Jadi wildan, budak-budak surga dia panggil. Dia atas rupa budak tu. Dia jadi pelayang. Bini kita ramah. Bini kita seorang ni atas dunia, dia ada pelayang. Pelayang ni budak-budak duk layang dia. Mu dia ambil makuk aku bawa. Abu makuk. Siapa aja makuk 50,000 pinggang. Dah apa buat pinggang makuk Dia main gitu dah. Dah layan dah kita laki ni. Pada pinggang makuk dalam surga. Dah atas dunia tak cara mana dah boleh pinggang makuk. Padahal main ding. Akhirat tak tahu Jadi wildan tu dia boleh untuk layang dia. Ni gini pula tanam bunga pula. Pokok gini pula. Bela ikan pula dalam surga. Wildan ni duk layang beriak cong. Jadi pelayang. Duk main gitu. Suami tanya kita, mana buat benda tu? Pemasukiku. Haji mak tanya. Bini kita pun jawab, ni main bunga pula. Tak, gitulah wak lolok cerita. Tapi gitulah. Dah main petik bunga gitu ambil bunga piang lah apa. Bunga pun musim-musim pecah. Tu bik macam-macam pulak bunga. Duk main gitu. Gulu liwatin gitu. Dak kerja. Budak ni suruhan. Jadi bukan dipanggil bidadara. Terangkan sikit kenaan zakat pendapatan bagi orang yang makan gaji. Zakat pendapatan ni, kalau kita ni nak bayar zakat pendapatan, tak bayar income tax, baik bayar zakat pendapatan. Walaupun zakat pendapatan bukan daripada pendapat jumhur ulama. Sebab zakat ni diberi kepada orang Islam. Income tax beri kepada orang agama. Dia gitu. Kojang pada tu qadar dikira atas tahun tu lah. Atas tahun. Gaji kita tu. Dikira atas tahun. Kumpul atas tahun tu dia ambil 2.5%. Soalan seterusnya. Saya ada satu muskil. Baru ini saya lewat untuk ikuti solat zuhur jemaah di sekolah. Ketika urgent. Segeralah. WJF 9665 kereta berbunyi-bunyi. Tak berhenti-henti. Takut lagi mampu. WJF 9665 kereta berbunyi tak berhenti-henti lagi bunyi.
Pergi tengok lah. Takut dah habis bateri. Tak? Payah nak start. Dia muskil, dia tak sedang nak ikuti solat jemaah di sekolah. Ketika saya dan kawan naik ke dalam surau, imam sudah berada rakaat terakhir. Lalu saya rakan-rakan mulakan jemaah baru di belakang. Soalnya bolehkah sembahyang dilakukan serentak tanpa tunggu jemaah itu di hadapan selesai? Sahkah solat saya ini? Minta penjelasan. Jawabnya, solat yang dikerjakan jemaah yang kedua belum lagi selesai, jemaah yang pertama adalah sah. Walau bagaimanapun, hendaklah tunggu sampai ke habis dulu jemaah. Faham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaat lagi. Allahu Akbar. Bahkan sunat, bila kita sapa, tu imam duduk tayak akhir dah. Kalau kita ikut dang. Nah, memang dang. Baru duduk tayak akhir. Tapi ada 2-3 orang di belakang. Kita buat jemaah baru lebih afdal daripada ikut tahiyat akhir. Nampak? Baik ikut tahiyat akhir, mari 3 orang masbuk belaka. Tak ada imam lagi. Nah, kejap duduk tahiyat akhir ada imam, lepas tu naik tak ada imam. Lepas tu afdal tengok ngujung dah, asal takbir lagi. Nah, dia salam, kita buat jemaah baru. Boleh gitu. Soalan seterusnya. Emak saudara saya berumah tangga, kedua-dua suami isteri kurang akal sedikit. Dan mendapat 2 orang anak. Tidak berapa lama datang kakak saya laki-laki yang perempuan. Menceraikan adik iparnya dengan 3 talak. Saya tak tahu sah atau tidak sah cerainya itu. Mak dara saya berumah tangga, 2 suami isteri. Mak dara dia kurang akal dan dapat 2 orang anak. Tidak berapa lama datang kakak saya laki-laki yang perempuan. Menceraikan adik iparnya. Kakak dia lelaki. Dia bahasa orang dulu, kakak dia lelaki. Nampak? Abang puang. Bahasa orang dulu tau. Kan yang panggil abang kan? Orang dulu-dulu. Nah. Kakak puang. Datang kakak si laki-laki. Ingat saya. Si laki-laki yang perempuan menceraikan adik iparnya. Jadi dia tu kurang molek akal. Dia cerai, jatuh ke tak? Jatuh lah. Jatuh Orang puan yang cerai. Orang puan yang cerai suami dia sendiri. Kakak ipar cerai adik ipar. Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh, tak jatuh. Tak jatuh. Tak jatuh. Yang cerai siapa? Kakak cerai adik dan nikah kan ni? Tak, pok itu ni. Tak boleh. Dia kurang akal ni, dia sah nikah. Kalau cukup syarat, dia sah nikah kurang akal. Tak, orang gila pun sah nikah. Tapi pasangan gila dia. Lepas tu orang lain dia tak boleh cerai. Melainkan diwakilkan oleh suami yang kurang akal ni. Nampak? Baru boleh. Tu ada pendapat ada. Dia wakil kau orang. Dan ni wakil tau. Ada tu. Ada masalah. Baik. Adakah Al-Qazi dan Makhzuf perlu bersumpah? Kerana tiada saksi. Kerana keduanya bersumpah. Sumpah siapa kan yang dia ambil kira? Baik.
Bila tak ada saksi, ni kata gini, ni kata gini, ni kata bayar dah, ni kata tak bayar lagi. Tak. Ataupun barang lah dan seumpama ni. Masing-masing kerah. Bila kerah dia kena bersumpah. Jika kedua-duanya bersumpah, sumpah siapakah yang dia ambil kira? Dua-dua lah. Dia ambil kira lah, kira dua. Nah. Walaupun bila ambil belakang kira dua-dua, dikira sah. Barang tu ada pada orang yang bukan berhak. Nampak? Tetapi hukumnya haram di akhirat nanti. Sebab hakim atau qadi dia tak boleh mana menjatuhkan hukum sebagaimana wakil yang sebenar. Kerana manusia itu berdusta. Nah, waktu Nabi pernah dalam masalah balah gini, masing-masing mengaku tanah dia belaka. Ni kata tanah ni kan, tak ada bukti belaka, bersumpah. Sanggup sumpah belaka, maka bila sanggup, tanah itu pada orang yang ada dengan dia dah. Nah, jadi kalau sekarang ni aku hukum kepada mu, tak tahu dalam perut mu, Allah Ta'ala akan balas kalau bukan hak. Gitulah boleh. Nah, adakah sah solat wanita yang letakkan tapak tangan atas telekonnya ketika sujud? Jawabnya sah. Orang lelaki pun sah juga. Letak atas baju, letak atas apa. Yang tak boleh berlapik dengan pakaian kita, dahi. Tangan ada masalah. Faham? Tangan kita sujud, berlapik ni dengan baju gitu. Sah. Sebab yang wajib terbuka ketika sujud jangan berlapik, iaitu dahi sahaja. Mana dahi kalau jenis yang pakai pion neleh itu tak sah. Tak. Ada. Tak ada yang pakai pion hari kali. Tak sah. Kalau dah ada kilas kebang, tak kening kebang ni. Tak sah tu. Pasal ramai dari dululah duduk balah dengan baju, ia tidak sah. Tak salah. Yang wajib terbuka jangan berlapik dengan pakaian kita. Dahi saja. Jadi kalau perempuan disujud atas kanan dia sendiri, tak sah. Dalam mazhab Syafi'i. Bab kanan itu hak dia pakai. Kalau orang sebelah tak ada masalah, bukan pakaian ni. Orang lelaki yang pakai serban, bila dirung itu ekor serban jatuh, sujud atas ekor serban, tak sah. Tapi kalau sujud atas ekor serban orang sebelah, tak apa. Cuma orang sebelah tu bila akad dia kena akad lalu. Kalau orang sebelah akad, pada dia dah akad, tak ada serban. Lalu tu atas ekor orang. Jadi dahi sahaja. Dahi kalau sebelah pun sah lagi. Sebelah kena, sebelah ni tutup dengan rambut dia. Ini rambut perih dia, rambut duduk ni. Rambut perih ni. Macam ke kabung rambut. Peseng hangat. Apa benda peseng begitu? Nak peseng boleh, Islam ni boleh peseng. Janganlah siapa jadi bodoh. Biar peseng, biar jadi kau comel apa lah. Pokok bigan ni legak ni. Pokok bigan ni hijau sini. Apa hijau tepi ni, udah ke jenis. Macam skor siang. Mana peseng tak ada masalah. Jangan jadi membodohkan pada pandangan masyarakat. Adakah dosa sang isteri menceritakan keburukan suami di mahkamah? Contohnya, tak payah contoh lah. Suka meliwat. Ada juga suami gini. Boleh. Di mahkamah boleh. Kerana mendapatkan yang hak dan keadilan. Cerita saja tak boleh. Pasal suami isteri telah kahwin 12 tahun dan dikurniakan cahaya mata. Baru-baru ini pasangan tersebut disahkan adik-beradik. Nikah adik-beradik. Selain bagi kedudukan anak mereka itu dari segi wali nikah, harta pusaka, nasab kepada bapa. Baik. Nikah adik-beradik dalam 4 mazhab. Nikah adik-beradik ni mengatakan jikalaulah telah sahih adik-beradik, maka sepakat ulama-ulama itu memfasahkan pernikahan. Kalau tahu dah daripada awal haram, berdosa besar, itulah dikatakan dosa sumbang mahram. Yang tak tahu akibat daripada kealpaan orang tua, beri kepada muakad, berapa ada keluarga akad, tak pesan, jangan tukar bank dan sebagainya. Cerita ke dia sendiri sejarah, nak suruh orang bela pun. Bukan lock kita akhirnya. Bila besar, mak Johor baru mari Terengganu, belajar sini, jumpa orang Terengganu, datang tina Johor, malah ada nikah. Adik-beradik dulu.
Adik-beradik tak khabar. Kemudian bila dah tahu dah pasangan adik-beradik, jawabnya kalau sebelum ada tu tidak berdosa. Kerana dia tidak disengajakan, tak berdosa. Kemudian anak itu adalah anak, bukan anak luar nikah. Dia panggil anak wati syubhah. Bukan anak haram dia panggil. Haram ni tahu dah adik-adik nikah juga. Tu sumbang mahram. Kemudian harta anak ini lagu mana? Dibangsakan kepada ibu dia. Dibangsakan kepada ibu saja. Dia makan saka mak dia. Ayah dia tu tak boleh jadi wali nikah. Kerana beng mak saja. Makan saka mak, mak makan saka dia. Dia makan saka mak, mak makan saka dia. Itu saja. Cuma tak berdosa saja. Macam tu juga dengan pak saudara, mak saudara, anak dengan ayah. Ustaz ada sebut bahawa kalau kita tinggal solat 5 waktu secara sengaja maupun secara tak sengaja, maupun sengaja kita wajib qada. Tapi mana kalau bilangan solat yang kita tinggal itu kita lupa bilangannya. Terlampau banyak apa lupa. Memang ulama mazhab yang 4, Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali sepakat mengatakan orang yang meninggalkan semayang dengan sengaja wajib qada. Kerana wajib qada itu dikiaskan dengan wajibnya qada dengan sebab terlupa. Bila lupa, bila lalat, tak ingat, tertidur wajib qada, maka sengaja lebih pada kena qada. Baik. Bila tak ingat, orang tanya Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah ta'ala, dijawab dalam fatwa Ibnu Hajar. Kalau tak silap juzuk yang pertama, hendaklah diqada sampai kepada bilangan yang dia rasa telah lebih daripada bilangan rakaat sembahyang yang ditinggal. Mana qada sama? Qada sama sampai kepada masa dia rasa banyaklah qada dia tu mengatasi daripada dia tinggal tu. Nampak? Bila dapat kepada tahap tu, habis dah kewajipan qada. Umpama dia tinggal 10 tahun tak sembahyang tak apa. Qada sama lah, bukan qada tu maknanya tak makan tak minum. Qada lepas sembahyang, qada sebelum sembahyang, qada duduk saja, qada sekejap. Mana kalau 10 tahun, habis 10 tahun, buat 11 tahun. Lebih gitu. Kita rasa lebih tau. Tapi bilangan tak tepat tak tahu. Dengan anggaran zam berani dia panggil berat. Zam berat belah lebih. Tak apa. Hak lebih tu dia jadi solat sunat. Hak lebih. Kalau lebih pada semua. Katakan dia tinggal 1000 kali dia bagi qada 1200. 200 kali itu jadi sembahyang sunat. Boleh pahala tak? Apa hukum pakai baju yang ada gambar ketika solat? Adakah akan mengganggu kekhusyukan makmum lain? Kalau hukumnya makruh, macam mana corak yang ada di dalam sejadah? Minta penjelasan. Jelas dah perkara ni. Sama-sama dah khabar makruh memakai pakaian bergambar di dalam semayang. Di luar semayang tengok dulu keadaan gambar. Kalau gambar begini harus, gambar begini tidak harus. Dalam semayang benda yang harus pakai di luar semayang, gambar tu tak harus juga dalam semayang. Contoh di luar semayang kita pakai baju orang puang, seksi-seksi. Haram pakai baju itu. Gambar penyanyi, gambar apa. Haram. Kita pakai gambar yang bukan maknanya menjadikan orang tengok bernafsu. Gambar biasa depan, gambar kereta giling. Dah salah. Dah dia minat kereta giling, lagi cek minat. Dah salah. Atas belakang gambar motosikal dia ni. Dia naik motor dah. Dia minat motor, ada motor tak atas belakang? Ada telapor minyak betul. Tak ada masalah. Tapi dalam semayang benda yang tidak haram di luar semayang ni dah dipakai. Bab dikira deni. Kalau semayang seorang. Kalau semayang ramai dikira mengganggu kekhusyukan orang lain. Walaupun bukan gambar pelik, tak pelik ni gambar. Gambar masjid terapung kat belakang. Tapi mesti orang tengok masjid terapung. Kawan tu tiga kepak aku ni. Main gitu. Tengok macam duduk lagi. Tak payah. Lepas tu di sejadah khabar sama dah. Kalau jenis berwarna ni, bercorok-corok, hukumnya makruh. Makruh. Sebab kita sembahyang nak ketenangan. Bila hati tu tenang, mudah ingat kepada Tuhan. Najak ni. Dah kita bolak-bolak kan macam-macam kali. Macam-macam kali, macam-macam warna. Tak ramai lah tu. Soalan seterusnya.
Yang minggu lepas ni. Sekarang budaya lewat sedang melanda. Mana ada budaya lewat? Tak budaya lagi dah. Akan datang tak tahu. Bagaimana kita sebagai orang Islam nak menanggung masalah ini? Adakah kita perlu percaya orang tukang lapor atau orang yang kena tuduh? Perlu bersumpah ke? Mana masalah sosial sekarang ni, masalah maksiat yang begitu ketara. Cuma isu liwat ni dia sebenarnya tak ramai berlaku, tapi dia semakin menjadi-jadi. Yang paling parah zina tu lah, tapi makin menjadi-jadi. Ini semua ni asal berlaku daripada balasan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana rakyat Malaysia ni ramai yang meninggalkan ajaran Islam. Bila tinggal ajaran, tak ke agama, duk nak ke hiburan, turun bala dengan masing-masing melakukan maksiat sewenang-wenang. Juga daripada kejahatan rakyat itu sendiri yang memilih pemimpin-pemimpin yang tak mahu kepada Islam. Itu juga turun bala. Pemimpin sendiri pula melakukan kezaliman sewenang-wenangnya. Inilah bala yang ada kat kita. Kita tak ada gunung berapi, tak ada puting beliung, tak ada ribut salji. Ada ni ribut liwat, ribut zina, rosak akidah. Itu ramai. Jadi kita nak tangguh lagu mana? Kita kena tangani dengan cara Islam, iaitu kita kena mantapkan iman kita, anak-anak kita, seterusnya masyarakat kita. Dan jangan ada di antara kita yang meninggalkan dua tugas utama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan usaha kita, maka dia akan berkurangan. Di pihak rakyat, di pihak pemerintah tak ada jalan melainkan menjalankan hukum Islam dengan qada yang segera. Sebab janji Nabi, bila dijalankan hukum Islam, maka secara automatik negara itu akan dimakmurkan oleh Allah. Lepas tu orang yang menuduh lah, dia kena ada bukti. Kaedah kita daripada hadis Nabi SAW, al-bayyinu 'ala mudda'i. Keterangan, penjelasan mestilah dikeluarkan oleh pihak yang menuduh. Orang yang kena tuduh tak ada masalah apa-apa. Pihak yang menuduh tu mesti dipanggil, mesti disiasat dan sebagainya. Bersumpah tengok orang. Kalau jenis berani sumpah dia tidak pakai, tidak laku pun. Dia ada sumpah yang tidak diiktiraf oleh syarak. Orang yang perangai lagu ni ada bukti perangai lagu ni, maka dia sumpah tidak diterima syarak. Jadi nak bohong dah, cakap bohong dah sumpah. Saya bekerja sebagai bodyguard. Gagah ni bodyguard. Seorang ahli perniagaan. Masalah sekarang, majikan saya nak kahwinkan saya dengan anak perempuan dia. Dah apa yang mu tambah? Yang baru tamat pengajian di luar negara. Mu bodyguard. Bodyguard ni bukan ngaji luar negara. Ngaji kampung lah baru jadi bodyguard. Anak dia ngaji overseas ni balik nak suruh nikah dengan bodyguard. Pasal dah baik dah mesra dah. Tapi saya tolak, kerana saya belum sedia untuk rumah tangga berat. Dah ambuh lah dah. Mana kalau ada bodyguard, maknanya orang senang lah. Anak dia nak nikah apa semua nak jadi senang, tak ambuh. Tak bersedia lagi untuk rumah tangga. Mu bersedia nak jadi bodyguard semua. Maka saya pun berhenti tanpa pengetahuan majikan saya semua lagi. Takut tak? Hari itu nak ke nikah sangat. Ni siapa tak ambuh ke orang perang. Jadi itulah macam-macam ada berlaku. Jadi kita buat sebagai pedoman. Tapi baki kerja tidak cukup seminggu lagi. Saya tembak dah. Apakah hukumnya saya makan duit gaji lebih tu? Tuang dia ni majikan gaji sebulan. Dia lari sebulan lagi. Hukumnya halal. Kerana bila dia lari tu tuan dia tahu dah tak cukup seminggu buat kerja. Tapi bila majikan juga, banyak tu mana halal tu. Halal lah tu. Melainkan maknanya dia lari tu setelah ambil gaji dan majikan beri gaji awal. Dah hijri beri gaji dulu. Bagi gaji baru hijri sebulan. Lepas tu 3 minggu dia lari dah. 10 minggu tu kena pulang balik. Tapi kalau lepas pada dia lari tu, majikan dia bayar gaji dia, masuk dalam akaun dia sebulan juga, halal.
Rambut tumbuh lari. Tak kena kita. Ni apakah dosa seorang isteri lari ikut laki-laki lain selama 2 bulan lebih? Allah paruk dia ni. Dia nikah ni banyak. Isteri ikut datang lain. Banyak berlaku. Cuma kita tak heboh, tak tahu. Nah, cerita senyap. Banyak kes ini di Terengganu. Tidak dilaporkan. Tahu dengan jiran-jiran. Ada suami dah, anak 3, anak 2, baru nikah 8 bulan, ikut boyfriend lain pula. Dia duduk rumah lelaki ni pula. Menanak gula dia ni. Budak-budak puan ni. Nikah. Itulah ni berhati-hati. Lepas tu Tuhan kata fankihu ma tabalakum minan nisa. Naklah kamu kahwin akan ma ni mana barang taba, barang baik. Ni baru barang baik minan nisa, iaitu di kalangan kaum wanita perempuan. Hak kelah mana kelah pemikiran dia. Bukan kelah harta muka comel tau. Ada tertib training, ada daya fikir sebagai seorang muslimah. Nak keramai. Depan kita tubik, kau belakang dia pun tubik juga. Malak-malak ada. Main datang tu, main datang ni. 3 boyfriend dia, seorang lelaki dia lah. Ada 3 boyfriend pula. Ni lari duduk orang 2 bulan lebih lah. Ikut laki-laki lain. Apakah hukumnya? Dosa besar lah. Kena laknat perempuan ni. Tiap langkah dilaknat oleh Allah SWT. Inilah perempuan yang tidak berbau syurga. Dia lari daripada rumah ni boleh kerana menyelamatkan nyawa ataupun apa benda ni, tubuh badan, seperti kes dera, boleh lari. Tak payah minta izin. Izin nak lari esok. Memang tak izin. Tu boleh lari. Pasal nyawa, masalah anggota. Kes lain tak boleh lari. Kena report kepada qadi dan sebagainya. Si suami setia menunggu. Tunggu juga. Tak ada masalah, suami yang baik. Dia tunggu pun tak apa, tak tunggu. Cuma sunat, kalau jenis ikut lelaki lain, cerai lah. Sunat cerai. Kerana perempuan ini sudah tidak ada hormat kepada suami. Tapi nak juga tak ada masalah. Kesian isteri dia. Bagaimanakah ciri-ciri seorang penggembala kambing? Kerana ada orang dekat rumah saya ada menggembala kambing, tetapi kambingnya terbiar dan selalu makan tanaman orang kampung. Dia tulis gitu. Cara tulisan tu menyebabkan saya membaca demikian rupa. Dia gitu. Orang kampung selalu sumpah seranah pada kambing tersebut. Orang kampung sudah acap kali tegur tuan punya kambing itu, tetapi tuannya tidak cakna pun. Apakah hukum jika kambing itu dikorbankan? Apakah jawapan tu Ustaz? Thank you. Thank you. Boleh tahan pula sekolah orang putih kat ni. Kambing lepas mengata sekali bahan pokok tu, bahan pokok sayur kan ni, bahan bunga kan ni, naik atas rumah ada kambing. Kejoh daripada dapur dah tubik ke orang tamu. Kedung lagi. Habis kapek-kapek orang nak kambing. Mana akan lipat? Jadi dia buat korban lagu mana? Kambing yang begitu makruh dilakukan korban menurut sebagian ulama. Barangkali disembelih dah hendak kita makan. Kerana ada syubhah, kerana mengambil harta orang. Kambing tak syubhah, tuang dia tidak gati. Sebab bila kambing kita makan tanaman orang, tuang punya kambing wajib gati. Kambing tak wajib gati. Pasal dia kambing, tuang dia tu sepatutnya kambing. Jadi bila merosak harta orang, tanaman orang, sayur orang, tak gati, situ hukumnya haram. Ditanggung oleh tuan dia. Jadi berlaku syubhah pada daging kambing tu. Halal pada segi fiqh. Dari segi tasawufnya sebaiknya tak makan. Tapi jangan kita niat kosak bakar. Kerana kita nak makan hanyalah perkara-perkara yang jelas. Apakah dosa orang yang seorang anak supah kepada mak kandungnya sendiri? Supah mak dia. Jahat benar ni. Sedangkan si bapak tak endah kata anak tu. Ayah dah lah. Dan ada kadang bapak pula menyupah kepada isteri ni. Ayah dengan anak sama naik. Peninglah kepala saya tengok keadaan jiran saya ini. Apakah hukumnya dan bagaimanakah jawapan Ustaz?
Jawabnya, jikalau pening, tak payah tengok. Ya, kamu tengok ni penimpan dia. Ni dia maki ke mak dia, ayah pun maki ke bini laki tak. Jadi kita duk tengok. Mesti jadi penimpan dia, usah tengok kan. Masuk tegar tak jadi apa pun. Kalau boleh tegar makanan sihat, alhamdulillah. Tapi kalau jadi apa, pak, kita pergi tunggu tengok tu, usah tengok. Nah, masuklah rumah ataupun duduk jauh sini, dah solat ayang. Orang lagu ni memang dah ada pula masuk pun. Mak kita salah lagu mana pun kita tak suka memang. Bila benda maksiat kita tak disuka, mak kita walaupun dia buat maksiat boleh suka. Tak boleh. Kena bercih dalam hati, tapi nak dia kau tak boleh. Nah, wala tanharhuma kan, jangan bercakap keras. Walaupun kafir mak kita, ayah kita dah masuk Islam dia kafir. Ni cakap lembut. Ni supaya sekarang. Mungkin daripada didikan jugalah. Waktu kita kadang-kadang anak-anak kita jadi menyepuh adik-beradik. Kalau kita gaji, kita ada juga duk menyepuh ke bini kita. Ada silap kita juga. Kadang-kadang kita hari tu kita beraka ke ayah kita, jadi anak, jadi babi. Jadi ada hikmah berlaku. Bakat-bakat beki. Apa hukum kita makan makanan masakan orang, air tangan orang yang tak pernah semayang? Apakah penjelasan ustaz sendiri? Itulah dari segi fiqhnya, kalau makanan tu halal di syarak boleh kita makan. Tapi dari segi maknanya rohnya kita sebaiknya makan daripada orang-orang yang takwa. Wala ta'kulu illa ta'amal muttaqin. Prinsip kita, janganlah kamu makan melainkan makanan orang-orang yang takut kepada Allah Taala. Maknanya ni bukan wajib, sunat. Kita makan makanan orang takwa. Kedah ni tuan roti canai jenis tak semayang, kita akan kedah lain. Bukan wajib, bukan haram, tak jadi haram dia nak dia. Halal lagi fiqh. Kita sunat, kita beranjaklah. Bereda. Contoh ajalah. Soalan yang terakhir dah pasal lewat dah. Ni tak dang ni, insya-Allah minggu depan. Banyak lagi ni. Ada dalam 1 2 3 4 5 6 7 8 lagi. Baik, ni yang terakhir. Baru-baru ini saya ke bandar. Dia pergi bandar. Bukan bandar ni, bandar raya dah ni. Lepak di taman bunga. Saya lepak 10 minit rehat. Pandang sebelah kanan, tengok ada pasangan sedang berasmara. Nak nasihat, takut suami isteri. Kalau suami isteri ada asmara pada malam malam gitu. Suami isteri di rumah. Saya tak tahu nak buat lagu mana. Nak pergi marahkan, nasihatkan, takut laki bini malu saja. Tapi kalau laki bini pun boleh nasihat. Benda ni asmara kalau ramah hukumnya haram. Mak, kita peluk lima bini kita depan masa minggu masih panjang boleh? Haram. Dia kembang dah haram, hukumnya haram. Tak boleh. Cakap pimpin tangan boleh suami isteri. Kalau berpeluk-peluk khalayak ramai, perkara yang malu dibuat. Kalau orang yang kebanyakan malu nak tunjuk orang, benda tu kalau kita dibuat khalayak ramai haram, walaupun isteri kita. Faham? Tak boleh. Ni duk gomo je taman bunga. Isteri ni benda. Jadi dia dah tahu nak buat benda. Saya pun lepas mengecung telur naga. Semua kata tak boleh nak buat benda lah.